Assalamualaikum semua. Hari ini teacher akan masuk bab tingkatan 5 iaitu bab 3 tajuk penjelmaan 3. Dalam penjelmaan 3 ni, kita akan belajar mengenai gabungan penjelmaan. Gabungan penjelmaan ni ialah dua jenis penjelmaan yang akan bergabung dalam satu soalan. Dan bab ini akan masuk di kertas 2 bahagian B. Okey, sebelum kita masuk ke dalam lagi, teacher akan buat recall sebab dalam 4 jenis penjelmaan ni, semua ni 1, 2, 3 dan 4 kita sudah belajar di tingkatan 2 dan tingkatan 1. So of course kamu akan lupa kan? So teacher akan buat satu kali lagi revise untuk 4 jenis penjelmaan. Okey, yang pertama ialah translasi. Translasi ni ada dua kaedah yang kita boleh guna. Dan bentuk translasi ni seperti bentuk matriks. Dia seperti ini. X, Y. Okey, X dan Y. X dan Y maksudnya dalam bentuk matriks X dan Y. Dia ada 4 jenis yang kamu perlu tahu. Okey, yang pertama, jika X tu ialah positif, dia akan ke kanan. Yang kedua, jika X tu ialah negatif, akan ke kiri. Yang ketiga, Y positif ke atas. Yang keempat, Y negatif akan ke bawah. Kamu kena ingat tak? Bila kita dapat X yang positif, kamu punya arah koordinat tu akan ke kanan. Bila kita dapat X negatif, kita punya arah tu akan ke kiri. Dan bila Y kita ialah positif, arah koordinat kita akan ke atas. Jika kita punya Y ialah negatif, kita punya arah koordinat akan ke bawah. So, boleh ingat? Kan masih kabur-kabur. Okey, untuk lebih buat kamu faham lagi, teacher akan bagi satu contoh. Okey, contoh yang pertama, objek A di koordinat 4, 4 dan unit translasi negatif 2, negatif 1. Dia suruh nyatakan kedudukan image A. Okey, kalau dia bagi dalam soalan begini, dia tiada bagi graf, kita boleh buat positif, ini X kan? So this one, ini X kan? So ini X. So 4 tambah, kalau teacher buat macam begini, 4 tambah negatif 2 sama dengan 2. And then 4 tambah negatif 1 sama dengan 3. So koordinat untuk image A ialah 2, 3. Okey? Tapi jika dia bagi dalam bentuk graf, dia bagi dalam bentuk graf, dalam soalan tu dia kata objek A 4, 4. So teacher sudah buat 4 dan 4 dan unit translasi ialah negatif 2, negatif 1. Dia suruh nyatakan kedudukan image A. Kalau kamu masih ingat, objek A. So image, dia punya simbol ada kurungan di atas. Kurungan lah pula, my mistake, sorry. Apa kita panggil ni? Koma di atasnya. Ada koma, macam koma untuk dia punya tanda image. Okey. Kan dia bagi koordinat 4, 4, unit translasi negatif 2, negatif 1. So macam teacher kata, kalau negatif 2, kan X kita ialah negatif.
Kalau X ialah negatif, kita punya arah akan ke kiri. Dan Y ialah negatif, arah kita akan ke bawah. Okey? Okey, kita cuba buat. Negatif 2, X ke kiri 1, 2, negatif 1. So, image untuk A 2, 3. See, jawapannya sama kan? 2, 3 ataupun buat secara pengiraan X ditambah dengan X, Y ditambah dengan Y. So, 4 tambah negatif 2, 2. 4 tambah negatif 1, 3. So, image A ialah 2, 3. See? Easy kan? Okey, contoh yang kedua untuk lebih mudah faham lagi, teacher bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, objek B 2, negatif 2 dengan unit translasi ialah 1, 3. Maksudnya X positif 1, Y positif 3. Dia suruh kita nyatakan kedudukan image B. Kedudukan image B, kita buat simbol dia punya pengiraan macam di atas ni. So, 2 tambah 1 sama dengan 3. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. So, kita punya image B ialah 3, 1. Kita mau semak sama ada betul ke 3, 1 ataupun tidak. Okey. Translasi, kalau positif ke kanan, kalau positif Y ke atas. So, B ke kanan 1 kali, lepas tu ke atas 3 kali. 1, 2, 3. So, image untuk B ialah 3, 1. So, itulah dia maksud translasi. Maksudnya penjelmaan translasi pergerakan satu objek untuk mencari image dengan koordinat yang sama. Okey, ini untuk translasi. Seterusnya kita akan masuk di bahagian pantulan. Pantulan ni sejenis transformasi yang membalikkan semua titik pada satu garis yang telah ditetapkan di dalam soalan yang dikenali sebagai garis pantulan. Kalau teacher punya ayat ialah senang, sebagai cermin. Kalau kamu tengok cermin, jarak kita dengan cermin tu dengan di dalam cermin tu akan sama. So, teacher akan panggil garis pantulan ni sebagai kita punya cerminan. Okey, sebagai contoh ya, untuk memudahkan kamu. Okey, contohnya garis bahagian pantulan, contohnya objek A di koordinat 2, negatif 2 dan garis pantulannya ialah X sama dengan 1. Dia suruh nyatakan image A. Okey, objek A di bahagian 2, negatif 2. Okey, kita tukar ni ya. Kita tukar ini sebagai A. Garis pantulan ialah X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, ini kita punya garisan X. So, nilai 1 dia dekat sini. Jadi, garisan X sama dengan 1 di sini. Okey. So, ini kita punya X sama dengan 1. So, ini kita punya objek, yang ini kita punya garis pantulan ataupun cermin. Bila objek melihat, bila si A lihat cermin, automatik yang di dalam cermin jaraknya pun akan jadi sama kan? Teacher cakap tadi. So, kita cuba kira jarak dia, okey? Jarak objek A ke cermin ataupun garis pantulan ialah 1. So, untuk jarak garis pantulan ke image pun mesti 1. So, kita punya koordinat untuk A ialah, koordinat A kamu ialah
kosong, negatif 2. Sebab kita punya koordinat di sini kan. Nilai X tiada, ialah di sini ialah kosong. Jadi kosong, negatif 2. So, untuk jawapan pantulan contoh 1 ialah image A sama dengan kosong, negatif 2. Okey, seterusnya contoh yang kedua bagi kamu lebih faham lagi berkenaan pantulan. Okey, contoh yang kedua, objek B di koordinat 25, objek B di koordinat 25 dan garis pantulan ialah Y sama dengan X. Pelajar selalu keliru bila soalan nyatakan this one. Okey, untuk mencari garisan ini pelajar akan selalu melakukan kesilapan. Okey, kita tulis dulu dalam graf objek B koordinat 25. Koordinat 25. So ini kita punya objek B. Okey, objek B kita di sini. Garis pantulan Y sama dengan X. Okey, garis pantulan Y sama dengan X tu ialah garisan silang antara paksi Y dengan paksi X. Kalau dia nilai negatif, so dia akan ke arah sini. Tapi ini ialah Y sama dengan X, ialah nilai positif kan. So kita garis ke arah sini. So. Okay, ini kita punya Y sama dengan X. Okey. Kita mau cari image B di sebelah sini. So, macam teacher cakap tadi, yang ini ialah kita punya cerminan kan. So, jarak objek antara pantulan dengan jarak image antara garis pantulan adalah sama. So, 1, 2, 1, 2. So, image dia di sini, image B. Ataupun kalau kamu macam ragu-ragu kan, sebab ini setengah. Jadi sini pun mesti setengah, ragu-ragu tidak takut tidak sama. Teacher buat begini pun boleh. 1, 2 garisan lurus and then turun ke bawah 1 kali 1. Lepas tu 1 lepas tu 1 1 2. Jadi di sinilah dia. Jadi koordinat B, image B ialah 5, 2. So image jawapan untuk contoh yang kedua ialah koordinat 5, 2. Okey, itu untuk pantulan. Untuk putaran, kamu kena kuat untuk mengetahui mana satu arah jam. Bila arah jam maksudnya kamu punya image kena ke kanan. Yang kedua, bila lawan jam, kamu punya image kena ke kiri. Dan yang paling penting untuk putaran ni, kita perlu ada pusat. Dalam soalan, dia mesti bagi pusat untuk putaran. Kalau tiada pusat, macam mana kita mau cari dia punya putaran? Sama ada lawan jam atau arah jam. Sangat tidak boleh. So, kamu kena tahu cari di mana pusat untuk arah untuk penjelmaan putaran. Okey, yang pertama contoh 1, teacher terus bagi contoh supaya kamu lagi mudah faham. Okey, contoh yang pertama, objek P di koordinat negatif 5, 4 berpusat di negatif 2, 2 dengan putaran 90 darjah ikut arah jam. Dia suruh nyatakan koordinat untuk image P. Okey. Dia kata putaran negatif 5, 4 kan? Objek negatif 5, 4. Negatif 5, 4. So, it should be negatif 5, 4. It should be here. Okay.
Ini objek P. And then dia bagi tahu kita pusat. Pusat untuk putaran tersebut ialah negatif 2, 2. So pusat dia negatif 2, 2. Ini cara jawab dia ya. Bila dia sudah bagi tahu objek kamu dan dia sudah bagi tahu pusat kamu, kamu kena gabung, buat satu garisan lurus yang bertemu objek dan pusat. Okey. Kan 90 darjah. It mean kita perlu mendapatkan bentuk segitiga 90 darjah. Dari objek ke pusat, kamu kena bentukkan segitiga 90 darjah. So 90 darjah 1, 2. Kita guna petak lagi senangnya. Bagi teacher ia lagi mudah sedikit. 1, 2, 1, 2, 3. So dia ada garisan menegak 2 kali, garisan mengufuk 3 kali. Betul kata ya? Menegak dengan mengufuk. Garisan Y 2 kali, garisan X 3 kali. Itu lagi kamu faham sikit kan? Okey, sudah akan jadi terbentuk segitiga. Kita mau cari 90 darjah. So, garis pemberi jarak antara objek dari pusat. Teacher lagi suka by petak. 1, 2, 1, 2, 3. So, bila objek kan dia akan jadi segitiga bersudut 90 darjah kan. Bila kita pusing ke kanan, kita punya panjang ni yang barisan mengufuk ni, dia akan naik ke atas, betul? Dia akan naik ke atas sebanyak 3 kali. So, 1, 2, 3. Dan garisan menegak ni sebanyak 2 kali. 1, 2. So, kita punya koordinat untuk image P di sini. So, image P kita ialah 0, 5. So, boleh faham setakat sini? Okay, dia begini. Mula-mula, kenal pasti koordinat objek tu di mana dan kenal pasti pusat objek tu di mana. And then, tengok soalan. Baca soalan, ikut arah jam atau lawan jam. Bila dia kata ikut arah jam, it mean teacher bagi tahu tadi ikut arah jam anak panah akan ke kanan. Maksudnya kita akan berpusing ke kanan. So di sini teacher sudah buat objek dan pusat. Pusat kita teacher tulis tadi negatif 2, 2. Okey, teacher mention tadi objek dengan pusat wujudkan satu garis lurus. Maksudnya kita kena hubungkan objek dengan pusat. And then kamu perlu tahu jarak dari objek ke pusat tu berapa. So, memudahkan kerja atau memudahkan kefahaman, untuk memudahkan kefahaman kamu, teacher buat mengira jarak tu dari peta. Maksudnya, garis menegak sebanyak 1, 2 kali, garis mengufuk sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So, akan sampai di pusat kan? Maksudnya, menegak 2 kali, mengufuk 3 kali. So, bila segitiga ni, dia bentuk segitiga ni, dipusingkan ke kanan, dibawakan ke arah kanan, yang jarak 3 petak ni, dia akan menegak kan? Manakala yang jarak 2 petak ni, dia akan mengufuk. So, 3 petak menegak, 2 petak mengufuk. So, kita punya pusat image P ialah di 0, 5. Okey? Boleh faham? Okey, next ialah contoh yang kedua. Objek koordinat yang sama, berpusat yang sama dengan putaran 180 darjah ikut arah jam. So, bila ikut arah jam, so kita akan tetap masih di kanan. Maksudnya kita akan ke kanan. Kalau image putaran 180 darjah, maksudnya kita kena buat garisan bengkok kah, lurus kah? Kalau 180 darjah, yes, otomatik kita kena buat garisan lurus.
So kita kena buat garisan lurus 180 darjah kan. Oke, 180 darjah. Ini kita punya pusat. Kalau 180 darjah, lepas tu maksudnya garisan 180 derajat tu kita terus sahaja, so image kita akan kekal sama. Maksudnya dia tidak akan terbalik seperti ini. Kan 90 derajat ini pusat, dia tetap bentuk yang sama. So menegak kita dua petak, 1 2, mengufuk 3 petak, 1 2 3. So garisannya di sini. Garisan pusat kita di sini. Pusat untuk image P ialah 1 0. Untuk contoh yang kedua senang, sebab 180 darjah tidak keliru. Sebab dia punya bentuk tetap sama, jaraknya tetap sama. So image P 1 0. Okey, contoh yang ketiga, objek P di koordinat yang sama, berpusat pun tempat yang sama dengan putaran 90 darjah lawan jam. Nyatakan koordinat untuk image P. Dimension sini ialah lawan jam. Kalau lawan jam, apa teacher cakap tadi? Kalau lawan jam, kita punya anak panah akan ke kiri. So, kalau lawan jam, kita punya anak panah akan ke kiri. Anak panah kita akan ke kiri, tapi dia mention 90 darjah kan? 90 darjah, so it means 90 darjah kita di sini. Nampak kan ni? Ini garisnya, lepas tu bertemu di sini. Isi dulu sepanjang. Okey, jadi 90 darjah kita sini. So bila 90 darjah lawan arah jam ke kiri kan? So kalau kamu dapat imaging yang barisan mengufuk, dia akan menegak. So macam beginilah kan, kamu tengok. Teacher mention tadi 180, dia punya bentuk sama. Lepas tu 90 arah jam begini kan? So kita anggarkan sahaja ini 180 darjah, lukis balik. 1 2 1 2 3. So kita punya pusat di sini. So image P ialah negatif 4 1. Negatif 1. So image P ialah negatif 4 negatif 1. Okey, teacher harap kamu faham ya. Okey, ikut arah jam. Yang peraturan untuk buat putaran ni supaya kamu lagi mudah faham, kamu kena tahu arah jam dan lawan jam. And then yang kedua, kamu kena tahu where is the center, di mana dia punya pusat untuk putaran. Bila kamu tahu dua ni, and then just you need this ruler. Ini pembaris sangat penting, ataupun pembaris apa tu? Teacher lupa so nama pembaris. Tapi teacher selalu pakai pembaris begini saja, yang lurus ni. Okey, settle untuk putaran. Next ialah pantulan, settle, putaran, settle. Next ialah pembesaran. Pembesaran.
Okey, seterusnya kita akan masuk bahagian pembesaran. Pembesaran ni dia bermain kamu perlu tahu macam mana mau cari pembesaran ni. Dia sama seperti putaran, kita perlu tahu di mana pusat untuk melakukan pembesaran. Dan yang kedua, kamu perlu kenal pasti dia punya faktor skala. Faktor skala ni yang akan menyebabkan image kita membesar atau mengecil. Okey? Ataupun dikenali sebagai K. Okey, contoh yang pertama, objek P di koordinat 42 berpusat 61. Dengan faktor skala 2, nyatakan koordinat bagi image P. Dimension objek P di sini, and then pusatnya di sini. Faktor skala yang dia bagi ialah 2. Dia suruh kita cari image untuk objek P. So, untuk mencari image objek P, sama juga kita perlu hubungkan antara objek dengan pusat. Okey, lepas tu kamu kena tahu berapa jarak dari objek ke pusat. So, jarak dari objek ke pusat ialah 1, 2, 1. Menegak satu petak, menegak satu petak, mengufuk dua petak. Lepas tu skala 2 kan? Maksudnya dia membuat pembesaran sebanyak 2 kali. Faktor skala ni ialah objek didarab dengan 2. Maksudnya jarak objek didarab dengan 2. So, petak menegak didarab dengan 2. 1 darab 2 ialah 2. So, 1, 2, 2. Lepas tu mengufuk sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So, kita punya koordinat yang pertama, contoh P yang pertama ialah 3, 3. Okey, untuk image yang pertama, jawapan kita ialah 3, 3. Boleh faham kan? Maksud yang teacher explain ni, yang pertama, dia bagi objek, dia bagi pusat. Hubungkan antara objek dan pusat. And then, kena pasti berapa jarak dari objek ke pusat. Jarak dari objek ke pusat ialah 2 petak mengufuk, 1 petak menegak. Jadi, menegak 1 darab 2, teacher akan buat 1, 2. Jawapan dia 2 kan? 2 darab 2 ialah 4. I'm so sorry. Teacher silap. 2 darab 2 ialah 4. Jadi 1, 2, 3, 4. So di sini. Sorry. My mistake. Di sini 4. So 2, 3. Dia macam gitu, jarak petak kamu darab dengan skala yang diberi. Baru nampak tu lah teacher bilang kenapa garisannya tak sama. Manusia melakukan kesilapan dan very sorry. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, objek P, koordinat yang sama, pusat yang sama, tapi faktor skalanya berbeza. Faktor skalanya ialah 3. So, maksudnya yang original tadi 1 petak kan? Darab dengan 3 akan dapat 3 petak. Lepas tu 2 darab 3 akan dapat 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pusat yang image yang kedua di sini. Di 0, 4. Image yang kedua. 0, 4. Contoh yang ketiga ialah objek P. Objek P koordinat yang masih sama dan pusat pun yang sama dengan faktor skala ialah 4. Means yang original tadi 1 kita darab dengan 4. So 4 petak di sini. Lepas tu 2 darab 4 akan jadi 8. 1,
1, 2, 3, 4, 5. So, image yang ketiga di sini. P negatif 2, 5. Okey, yang terakhir, ini baru kita betul-betul masuk di dalam bab tingkatan 5 bahagian gabungan penjelmaan. Dalam bab tingkatan 5 ni, kita sebenarnya belajar gabungan penjelmaan sahaja. Tapi teacher terpaksa refresh balik untuk translasi, putaran, pantulan dan pembesaran agar kamu senang ingat dan dapat ingatlah teacher. Hopefully you can refresh back form 1 and form 2. Okey, gabungan penjelmaan ni di antara dua penjelmaan, sama ada pembesaran bergabung dengan putaran, sama ada putaran bergabung dengan pantulan, sama ada translasi bergabung dengan pantulan. Antara yang penting, dua penjelmaan akan bergabung. Ini soalan yang sangat mudah, sangat simple untuk belajar asas terlebih dahulu. So, untuk soalan KBKK, kita akan try buat sampai kamu faham, dan teacher akan bagi dalam soft copy untuk latihan penjelmaan 3. Okey, yang pertama, dia kata P adalah garisan pantulan pada garis Y di nilai nombor 2. So, nilai nombor 2 Y ialah di sini. Y sama dengan 2 di sini kan? Okey. Good. Okay. Y sama dengan 9. So, jarak objek dengan garis pantulan ialah 1 petak. So, it mean 1 petak lagi untuk image. So, image di sini. Di koordinat berapa ni? Koordinat negatif 1, 1. So, untuk cara jawab dia, kan dia kata nyatakan image A di bawah penjelmaan RP. So, dia mention RP. So, kita tidak boleh buat putaran terlebih dahulu. Kita kena buat yang di belakang ni dulu. Kita kena buat P baru disusuli dengan R. Cara jawab dia, objek A berapa tadi? Negatif 1, 3 melalui penjelmaan pantulan ialah P. Maksudnya P tu di sini. Melalui penjelmaan pantulan pada garis P. Kita jawab P terlebih dahulu, okey? So, itulah teacher buat P tadi. Sorry, teacher lambat explain berkenaan itu. Dia suruh nyatakan image A di bawah penjelmaan RP. It should be yang pertama dulu kita buatkan. Penjelmaan yang pertama, baru penjelmaan kedua. Tapi, untuk gabungan penjelmaan ni, kamu kena buat yang di belakang dulu, baru yang di depan. So, objek A di negatif 1,3 melalui penjelmaan pantulan P di kedudukan koordinat negatif 1, 1 dan akan melalui penjelmaan R. Penjelmaan R dia kata 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1,1. Pusat kita di sini. Pusat kita di sini. So, bilang teacher tadi, kena hubungkan antara objek dengan pusat. Kena hubungkan objek dengan pusat. Sorry ya. This one should be negatif 1. So, objek dengan pusat gariskan arah jam. Arah jam teacher mention tadi, anak panah ke kanan maksudnya ialah ikut arah jam. So, kita punya objek mesti ke arah ke sana. Kita perlu tahu jarak antara objek ke pusat. 1, 2, 1, 2. So, maksudnya objek ke pusat 2 petak menegak, 2 petak mengufuk. Jadi 90 darjah kita
90 darjah. Okey, 90 darjah di sini. Dua petak menegak, dua petak menghubung arah jam. Jadi otomatik yang ini akan di sini dan yang ini akan di sini. So, dua petak kan dari pusat 1 2 1 2. Jadi kita punya image yang kedua R di sini. Image R 3 1. So, objek A negatif 1 3 melalui penjelmaan P akan dapat image A negatif 1 1 dan melalui penjelmaan R akan mendapat image yang kedua ialah 3 1. Okey, untuk memudahkan lagi kamu boleh playback this video agar kamu lebih faham, and then kita akan masuk di latihan gerak kerja buku kita. Okey?